Perkongsian saya pada kali ini adalah berkaitan dengan resensi buku, dan buku yang dipilih adalah bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki. Okay. Hello semua, salam ceria dan salam ukhuwah. Saya Arwan bin Aziz, merupakan seorang trainer ataupun speaker dan juga seorang penulis. Perkongsian saya pada kali ini adalah berkaitan dengan resensi buku, dan tajuk buku yang dipilih adalah Mudahnya Menjemput Rezeki. Dan buku ini merupakan antara banyak-banyak buku yang saya ada. Okey, buku ini merupakan antara buku kegemaran saya. Okey, antara my favorite book. Buku ini ditulis oleh saudara Fakturi Salahuddin dan diterbitkan oleh beliau sendiri. Cetakan pertama adalah pada tahun 2012, dan buku ini mengandungi sebanyak 184 halaman. Dan apa yang istimewanya buku ini, dari segi gaya bahasa digunakan adalah santai dan sangat mudah untuk kita faham. Sangat mudah untuk kita faham, dan saiznya agak saya berkatakan selesa untuk dipegang. Kurang lebih ukuran dia di bahagian sini 8.5 inci, dan di bahagian bawah adalah sebanyak 5.5 inci. Dan akhir sekali sudah tentu konten dia ataupun kandungan buku ini adalah merupakan perkara yang paling best sekali. Kandungan buku ini adalah yang paling best sekali, iaitu berkaitan dengan strategi untuk menjemput rezeki. Stay tune. Di akhir nanti saya akan kongsikan beberapa berkaitan dengan kandungan yang ada di dalam buku ini. Selain daripada pengenalan dan penutup, buku ini dipecahkan kepada empat bahagian, mengandungi 4 bahagian. Dan bahagian pertama adalah bertajuk Apa Itu Rezeki, dan di bahagian pertama ini mengandungi sebanyak 10 bab. Seterusnya bahagian yang kedua adalah bertajuk Menjemput Rezeki, dan bahagian kedua ini mengandungi sebanyak 12 bab. Dan bahagian ketiga bertajuk Cerita Menjemput Rezeki, dan dia mengandungi sebanyak 12 bab juga. Dan bahagian yang terakhir, bahagian yang keempat bertajuk Apa Perlu Saya Buat Sekarang. Dia mengandungi sebanyak 4 bab. Semua bab yang diterangkan di dalam buku ini sangat-sangat menarik. Saya sentuh sedikit berkaitan dengan bab satu di bahagian satu yang bertajuk Rezeki Lebih Tahu Alamatnya. Rezeki Lebih Tahu Alamatnya, dan penulis berkongsi beliau menerima satu jemputan untuk jamuan, dan beliau terpaksa menolak kerana ada appointment ataupun temu janji pada waktu tersebut, pada hari tersebut. Dan apabila penulis buku ini pulang ke rumah, beliau mendapati terdapat sebungkus makanan di atas meja, dan dihantar oleh orang yang menjemput beliau tadi. Nampak tak? Dihantar oleh orang yang menjemput beliau tadi. Maksudnya di sini, apabila sudah rezeki, memang akan tiba juga. Ditakdirkan rezeki memang akan tiba juga. Tidak terkurang, tidak terlewat sesaat pun, ataupun tidak tercepat sesaat pun. Kalau ditakdirkan sudah rezeki, pastinya akan tiba juga. Dan dalam konteks ini, saya ulas sedikit.
Okey, contoh dia, yes, rezeki kita perlu berusaha. Kalau kita pergi beli makanan, contoh beli makanan, kita berusaha untuk membeli makanan, mengambil makanan. Dan rezeki itu apabila ditakdirkan memang menjadi hak kita. Tapi dalam konteks kita makan nasi, kita makan lauk, sedang kita makan suap ke mulut, tiba-tiba tertumpah nasi dan lauk kita tadi di atas lantai. Jadi yang ada, iaitu yang masuk ke mulut kita, itu dia katakan rezeki kita. Manakala yang tertumpah tadi adalah bukan rezeki kita. Mungkin rezeki untuk kucing, semut dan seumpamanya, kerana telah ditakdirkan begitu. Dan dalam cerita ini tadi, rezeki lebih tahu alamat tuannya. Maksudnya dia akan tiba juga, tidak terlewat sesaat ataupun tidak cepat sesaat. Selain daripada itu, apa yang bestnya lagi tentang buku ini, ia mengandungi petikan daripada Al-Quran dan juga hadis. Okey, dan cara dia, saya melihat petikan dan hadis ini diletakkan di satu ruangan yang khas. Okey, contoh dia begini, ruangan yang khas, dia ada kotak di sini, bagi memudahkan pembaca untuk terus membuat rujukan penceritaan. Kemudian kalau ada ruangan kotak yang khas itu, yang digelapkan sedikit, sudah tentu dia berkaitan dengan petikan Al-Quran ataupun hadis. Seterusnya, bab yang ingin saya kongsikan berkaitan kandungan di dalam buku ini adalah menjemput versus mencari. Menjemput versus mencari. Contoh yang diterangkan dalam buku ini sangat mudah. Kalau kita ingin membuat jamuan ataupun kenduri ataupun majlis, yang penting sekarang adalah bagaimana strategi kita untuk menjemput mereka untuk datang ke majlis yang akan kita kendalikan ataupun akan kita anjurkan. Berbalik bab rezeki tadi, berbalik bab rezeki, sudah tentu kita tahu, kita tahu siapa yang memberi rezeki. Siapa yang memberi rezeki, dan apa yang perlu dilakukan sekarang ini adalah strategi untuk menjemput rezeki itu. Kenapa ia sangat mudah atau kenapa ia lebih mudah adalah kerana kita telah tahu siapa yang pemberi rezeki itu. Berbanding mencari. Kalau dalam buku ini diceritakan, kalau analogi dia mencari, kalau seperti kunci kereta kita hilang, kita nak mencari kunci kereta. Cabarannya adalah kita tidak tahu di mana letaknya kunci kereta tersebut. Kalau katakan mencari rezeki, kita tidak tahu di mana beradanya rezeki tersebut. Kalau saya lihat di sini, kalau menjemput, kita susun strategi kita sangat mudah, sebabnya kita telah tahu dan pasti-pastinya kita tahu siapa yang memberi rezeki itu. Dan apa lagi yang diterangkan dalam buku ini dalam konteks pemberi rezeki. Saya kongsikan, dia mengambil petikan daripada Al-Quran, surah Taha, surah ke-20 ayat 132. Perintahkanlah keluargamu bersolat dan bersabarlah dalam mengerjakan solat. Kami tidak meminta rezeki daripada kamu, sesungguhnya kami yang memberi rezeki kepada kamu, dan balasan baik bagi orang-orang yang bertakwa. Itu contoh daripada petikan Al-Quran yang diambil. Selain daripada itu, tadi tentang pemberi rezeki. Selain itu, penulis buku ini juga, saudara Pak Turi Salahuddin, berkongsi berkaitan pengalaman beliau. Pengalaman beliau yang bertajuk Dibalas 24 Jam. Ringkasnya saya ceritakan, ada
individu yang meminta derma kepada beliau. Okey, individu meminta derma kepada beliau, dan dalam poket dia ada dua keping note, ada note berwarna merah, dan dia terus menghulurkan duit tersebut dibagikan kepada mereka yang memintanya. Esoknya pula, okay, masa dia bagi tu, memang dalam tu memang ada duit tu, tak terlintas apa-apa, memang orang tu minta, dia terus bagi aja, okey, tanpa ada perasaan siapa yang minta, betul ke tidak, duit ni sampai ke tidak, bagaimana, tak ada sama sekali. Dia terus hulurkan terus, dan esoknya, okey, bekas majikan beliau, dia penulis masa tu dia dah berhenti kerja, bekas majikan beliau menghubungi penulis ini, okey, untuk meminta sedikit bantuan, dan dia terus pergi ke situ. Niat dia pergi tu hanya untuk membantu bekas majikan dia lah, nak bantu ex-boss dia. Dan bila selesai tugasan tu, okey, diceritakan dalam buku ini, beliau menerima RM500 di atas bantuan yang telah diberikan. Okey, dan tajuk dia tadi bertajuk dibalas 24 jam, berikan derma ataupun bantuan tanpa ada perasaan apa pun. Okey, memang niat nak membantu, dan seterusnya esok je dapat RM500. Ini pengalaman beliau. Dan seterusnya, okey, keseluruhan buku ini, okey, memang best sekali, dan saya nak kupas dari segi, saya nak olah dari segi konten dia. Mungkin konten itu, kandungan dia, mungkin ada yang dah tahu, ada yang tidak tahu, tapi saya melihatnya begini. Okey, kalau kata kita dah tahu, okey, bagus, tapi kalau ada juga yang kita tidak tahu, satu knowledge lah, satu pengetahuan untuk kita. Dan kalau yang dah tahu, mungkin juga kita terlupa, jadi kita boleh, apa tu dipanggil, kita boleh refresh balik. Dan yang paling penting sekali adalah amalan kita bagaimana, tindakan dan amalan kita bagaimana. Knowledge kita dah ada, kemudian kita boleh refresh lalu. Bila kita baca, kita insya-Allah kita terus lakukan, kita terus amalkan. Okey, dan akhirnya seranan daripada saya, buku ini sangat-sangat bagus untuk dimiliki, dan akhir daripada saya, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah bagi mendapatkan video-video saya yang terkini, yang berkaitan dengan latihan, yang berkaitan dengan buku, dan berkaitan dengan sebarang bentuk knowledge. Okey, sekian, terima kasih.